Greece mengenakan sekatan yang lebih ketat terhadap individu yang enggan menerima vaksin susulan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Mereka diwajibkan untuk membuktikan keputusan ujian saringan negatif sebelum memasuki semua premis awam. Antaranya bank, kebanyakan kedai, premis kerajaan dan salon. Namun pengecualian hanya akan diberikan untuk memasuki pasar raya, kedai makanan, farmasi dan tempat ibadat. Pekerja sektor awam dan swasta pula perlu mengemukakan keputusan saringan negatif 2 kali seminggu. Untuk memastikan arahan ini dipatuhi, pemantauan secara berkala akan dipergiat dengan kompaun dinaikkan kepada $5,800 atau kira-kira RM24,000 jika ingkar arahan. Untuk rekod, 61% populasi Greece sudah melengkapkan vaksinasi dan pemberian dos penggalak sedang dipergiatkan. Pelawat asing yang memasuki Singapura akan diberi pas lawatan elektronik mulai bulan depan. Pas lawatan elektronik yang akan diguna pakai di semua pintu masuk negara itu menggantikan cap pengesahan pada pasport. Ia sejajar peralihan negara berkenaan kepada sistem pelepasan automatik. Dokumen terbabit akan dihantar ke email pemegangnya dalam kad ketibaan yang diserahkan secara elektronik. Ia mengandungi butiran peribadi selain tempoh maksimum kebenaran berada di Singapura. Sebuah portal pertanyaan online juga akan dilancarkan bulan depan. Menjadi medium hiburan serta permainan tradisional nelayan ketika musim tengkujuh sejak zaman Johor Riau. Permainan jong kini semakin pupus ditelan zaman. Sedar akan situasi itu, usaha memelihara tradisi pembuatan jong kini diteruskan Muhammad Lazim Atan di Pulau Tanjung Surad, Kota Tinggi Johor. Jong adalah sampan kecil yang diletakkan di bahagian layar dan dibiar bebas di tengah laut mengikut arah angin. Permainan tradisional perahu layar itu semakin jarang dilihat menyebabkan ia semakin dilupakan terutamanya generasi muda. Diwarisi turun-temurun penduduk Pulau Tanjung Surad, jong mula popular di Kota Tinggi sekitar 1940-an dalam kalangan nelayan yang tinggal di pesisiran pantai. Dihasilkan menggunakan kayu ringan seperti kayu pulau, proses mengukir rangka jong mengambil masa sehingga 15 hari untuk disiapkan. Kesempurnaan penghasilannya ditentukan melalui kebolehannya meluncur laju mengikut arah angin ketika dilepaskan di permukaan laut. Bagi Muhammad Lazim, pembabitannya dengan permainan tradisi itu bermula apabila cuba membaiki jong bapanya 40 tahun lalu. Alhamdulillah pada ketika itu dapat jugalah mana sambutan. Walaupun tak banyak, baru 15 biji aja dapat dihidupkan kembali jong ini. Bukan sekadar permainan tempatan, jong juga telah berjaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dengan merangkul pelbagai kejuaraan. Permainan ni dah ramai orang tak main. Di Malaysia cuma ada Tanjung Piai dengan Tanjung Surat. Jadi benda tu rare, tetapi banyak negara-negara lain seperti Singapura, Selatan Filipin, Indonesia main benda ni. Jadi wakil kat Malaysia ni tak ada. Kita pernah juga pergi ke Singapura, ke Indonesia, Batam. Jadi permainan jong ni international. So kalau boleh kita nak ramai lagi orang tahu pasal jong ni lah. Jong kini juga menjadi simbolik Pulau Tanjung Surad selain dijadikan produk kraftangan tempatan. Stesen radio di bawah Media Prima Audio MPA yang dijenamakan semula berjaya mencapai lebih 5 juta pendengar mingguan berdasarkan tinjauan radio komersial GFK kedua tahun ini. Manakala pendengar digital pula merekodkan sejumlah 71 juta pendengar sepanjang 6 minggu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MPA Nazri Noran, ini adalah permulaan yang baik untuk MPA sebagai syarikat yang mengetengahkan audio sebagai saluran utama. Ini kerana 4 jenama stesen radio Hot FM, Bulletin FM, Fly FM dan 8 FM baru dilancarkan 2 Ogos lalu ketika pandemik COVID-19 melanda. Hot FM mengekalkan kedudukannya sebagai sebuah daripada stesen radio terbesar negara dengan 3.7 juta pendengar setiap minggu. Bulletin FM pula merekodkan 232,000 pendengar setiap minggu walaupun ia baru diperkenalkan Ogos lalu. Manakala stesen berbahasa Inggeris Fly FM turut mengekalkan prestasi dengan mencatat lebih 1 juta pendengar. Stesen berbahasa Cina 8 FM yang dijenamakan semula daripada stesen 1 FM pula mengumpul 0.5 juta pendengar setiap minggu.
MPA menyasarkan untuk menjadi penyiar audio nombor 1 negara merentas ketiga-tiga bahasa dengan menyediakan pelbagai kandungan berkualiti untuk rakyat. Penghasilan vaksin COVID-19 yang dibangunkan di negara ini bakal dilengkapi sijil halal, berbeza dengan keluaran vaksin negara lain. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Ahmad Amzad Hashim berkata, ia hasil kerjasama Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan Bahagian Regulatori Farmasi Negara MPRA. Selain daripada pelibatan MPRA yang memastikan supaya vaksin ini melalui proses yang sepatutnya bagi memudahkan kelulusan, pelibatan daripada awal JAKIM ini akan memberi kelebihan kepada kita. Barangkali kita akan menghasilkan vaksin yang mempunyai trademark sebagai vaksin halal yang pertama di dunia. Ini kelebihan kepada kita. Tambah Dato' Ahmad Amzad, penghasilan vaksin COVID-19 tempatan mengambil masa untuk mencapai tahap keselamatan dan keberkesanan kerana melalui ujian klinikal berfasa. Justru penghasilan bersama Universiti Tempatan akan menjadi yang pertama di dunia mempunyai tanda niaga halal. Polis menahan seorang lelaki yang disyaki cuba membaling batu ke arah kenderaan yang melalui bawah jambatan Darul Aman di kilometer 31 Lebuh Raya Utara Selatan di Jitra, Kedah. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata, suspek ditahan kira-kira 1.45 tengah hari semalam selepas dipercayai cuba mengulangi perbuatan itu. Operasi dilakukan pasukan petugas khas Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kubang Pasu dan Balai Polis Jitra. Anggota terbabit kemudiannya mengesan lelaki berusia 34 tahun yang menunggang motosikal dalam keadaan mencurigakan. Dia didapati memberhentikan motosikal di atas jejantas Lebuh Raya dari Jalan Wang Tepus ke Bandar Darul Aman. Pemeriksaan polis ke atas suspek menemui 2 ketul batu dalam raga motosikalnya. Menurut Superintenden Rozi, suspek mengaku terlibat dalam kejadian membaling batu yang perbuatannya dirakam kamera papan pemuka kenderaan mangsa. Suspek yang didapati positif dadah jenis metafetamin serta memiliki 7 rekod lampau kes jenayah dan dadah. Dia direman bagi siasatan di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. Dalam kejadian Sabtu lalu, Pro2 Myvi dipandu Muhammad Ryan Iskandar Haras, 22 tahun, dilaporkan terkena balingan batu menyebabkan cermin hadapan pecah dan kenderaan mangsa nyaris terbabas. 2 laporan polis diterima membabitkan kes berkenaan. Seorang pengunjung maut manakala seorang lagi cedera selepas terjatuh dari buaian berpusing di tapak pesta ria berhampiran pusat beli belah di Ceras Selatan tengah malam semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Kajang, Superintenden Muhammad Nasir Rahman berkata, polis menerima maklumat kejadian pada 12.05 tengah malam. Saksi memaklumkan 2 lelaki terjatuh dari buaian permainan funfair. Salah seorang mangsa berusia 39 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala mangsa berusia 30-an mengalami kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Ceras untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Kajang untuk rawatan. Katanya kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, polis masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengetahui punca sebenar kejadian sama ada terdapat unsur kecuaian.